Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah di atas peluang yang masih lagi diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita sama-sama berbicara tentang mengenai bagaimana perjalanan kita pada masa yang akan datang nanti. Saya ingin menyebut tentang mengenai tajuk yang kita bincangkan ini pada muka surat 147 daripada kitab yang biasa kita baca, itu daripada kitab Imam Al-Qurtubi, Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan juga Kiamat. Daripada kitab inilah biasanya kita akan berbicara dan kita akan sebut tentang mengenai suasana yang kita akan lalui pada masa yang akan datang nanti. Tajuk yang kita bicarakan ini di mana tajuk wahai orang yang telah mati, di mana yang berlaku pada kalian. Yang ni yang kita kena faham. Bila kita meninggal dunia, kala mana kita meninggal dunia, apa yang ada pada kita. Ditanya oleh Imam Qurtubi. Imam Qurtubi ni tanya kepada orang yang seolah-olah kita nak tanya kepada orang yang telah mati. Wahai orang yang mati, yang telah mati, di mana harta yang kamu kumpulkan dahulu? Mana harta yang kita kumpulkan dahulu? Kan ada tak waktu mana kita mati ni kita bawa harta-harta kita? Kan ramai di kalangan kita kan sibuk nak membanyakkan, sibuk nak mengkayakan, sibuk dalam hidup kita ni nak jadi pada diri kita ni harta-harta yang banyak, mengumpul bahan-bahan, barang-barang dalam hidup kita ni sebanyak mungkin pada kita. Tiba-tiba suatu hari kita mati. Bila kita mati, kita bawa tak barang tersebut? Di mana barang yang Imam Qurtubi ni dia suruh kita berdiri depan kubur tu, tanya, hei orang dah mati, macam mana barang-barang yang kamu ataupun harta-harta yang kamu kumpulkan waktu mana kamu hidup dahulu? Di mana semua tersebut yang kamu kumpul sebelum daripada ni? Kita kan hidup ni dalam keadaan turun pagi, berkejaran setiap hari kejar apa dia? Kalau kita tanya kejar dalam hidup kita ni, kita nak apa? Ramai jawab, kami sedang kumpulkan harta. Kami sibuk mengumpulkan kekayaan. Baik, bila kamu mati nanti, kamu bawa tak kekayaan kamu? Bawa tak harta kamu? Secara logiknya, mudahnya, memang kita kena jawab, tak ada seorang pun yang mati bawa harta benda dia. Dan dia tak memiliki pun. Kalau dia bawa pun, katakanlah ada orang kata, Fir'aun tu, dia bawa dengan barang-barang emas dia, yang kita sebut orang-orang tertentu tu dibawa masuk dalam kubur dia tu, dia memiliki ke? Dia guna ke segala benda tersebut? Tak guna dah. Bila dah mati, segala benda pakaian kita dah tak bernilai. Segala apa yang ada pada kita ni dah tak ada nilai pada diri kita, demikian. Jadi harta kamu tidak dapat kamu bawa mati. Bawa macam mana pun kamu kaya, harta kamu tu tak boleh menahan diri kamu daripada mati, itu satu. Yang kedua, dalam masa yang sama juga, dalam hidup kamu, bila kamu mati, baru masuk dalam kubur kamu, harta benda kamu tertinggal di atas dunia. Ramai pun orang kita begitu. Kekayaan dan kemuliaan kamu berubah menjadi kesengsaraan dan kehinaan. Orang-orang yang kaya-kaya, waktu mana dia mati, hina dia dengan keadaan pada diri dia. Dan bahkan berubah daripada kekayaan dan kemuliaan. Dia ni atas dunia ni orang mulia. Katakanlah kita ni orang pakat, muliakanlah kita. Kerana kita ni orang yang terkenal, nama kita dikenali. Bila kita mati saja, berubah terus. Harta menjadi kesengsaraan. Manakala kemuliaan menjadi kehinaan. Hina terus. Orang tak bawah telapak kaki. Dalam tanah tu, bila orang tak dalam tanah tu, kamu macam mana pemulia ditinggalkan begitu pada diri kamu. Dengan kadang-kadang dalam kubur tu dengan ulat, dengan cacing, dengan air yang bau busuk, kemudian dalam tanah tersebut bau hanyut penuh dengan kehinaan. Tak ada pun orang nak memuliakan kamu. Bagaimana kamu memikul hutang kamu yang telah kamu tinggalkan?
Dia tanya lagi, macam mana hutang-hutang kamu? Yang kamu berhutang waktu mana hidup atas dunia ni, berhutang dengan orang tu, berhutang dengan orang ni, berhutang dengan bank tu, bank ni dan sebagainya. Sekarang bila kamu masuk dalam kubur, macam mana dengan hutang-hutang kamu tu? Hutang-hutang kamu tu. Kamu tergantung, roh kamu tergantung. Manakala kamu sendirinya masuk dalam kubur dah. Kamu nak bayar macam mana terhadap hutang-hutang yang telah kamu buat waktu mana kamu hidup. Sesungguhnya jalan menuju petunjuk telah tertutup bagi kamu. Bila kamu mati, katanya Imam Qurtubi, bila kamu masuk dalam kubur, tak ada dah. Tak ada siapa dah yang boleh tunjuk jalan pada diri kamu. Waktu tersebut, kamu kena praktikalkan. Praktikkan apa yang kamu belajar waktu mana kamu hidup atas dunia. Bila kamu masuk dalam kubur, tertutup bagi kamu segala jalan-jalan dan juga bekalan pada diri kamu. Bila kamu masuk dalam kubur, tak ada lagi dah bekalan yang boleh kamu nak buat di waktu mana kamu dah masuk dalam kubur ini. Yang kamu bawa dalam perjalanan panjang kamu amat sedikit. Cuba kamu tengok, wahai orang mati. Yang kamu bawa tu banyak ke sikit? Sikit je. Kenapa dia? Kerana kamu sibuk mengumpulkan harta-harta untuk kamu tinggalkan di dunia. Manakala yang kamu nak bawa tu, coek je pada diri kamu untuk kamu nak bawa. Padahal patutnya yang kamu cari itu kamu bawa bersamalah dalam diri kamu untuk kamu bawa ke akhirat Allah. Tak. Rupa-rupanya yang kamu cari itu kamu tinggal untuk atas dunia. Manakala kamunya masuk dalam kubur dalam keadaan sedikit yang disebut dengan yang amat sedikit amalan bekalan untuk diri kamu. Sehingga diri kamu berada dalam keadaan amal yang sukar. Tuan kitab kita ni, Imam Qurtubi dia sebut, sehingga kan kamu berada dalam keadaan yang sukar sekarang kan. Masuk dalam kubur, macam mana keadaan diri kamu sekarang? Tahukah kamu, wahai orang yang lalai, bahawa sesungguhnya kamu akan berpindah menuju hari yang amat menakutkan. Ni mula tuan kitab kita ni, Imam Qurtubi sebut, wahai orang yang lalai, kamu tahu tak, lepas pada kamu masuk dalam kubur ni, kamu tak berhenti dengan dalam kubur saja. Tetapi kamu akan pindah menuju hari yang amat menakutkan diri kamu. Dalam kubur ni takut. Kamu bangkit di akhirat nanti, lagi kamu takut. Lagi kamu takut. Waktu mana kamu masuk dalam kubur, yang kamu akan berada di hadapan Allah dan akan ditanya mengenai perbuatan kamu selama berada di atas dunia ini. Bila kamu bangkit di akhirat nanti, kamu akan berdiri di hadapan Allah dan kamu akan ditanya mengenai segala perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan di dunia ini, untuk di waktu tersebut untuk kamu menjawab segala amalan-amalan yang kamu buat di atas dunia ini. Jika Allah memberikan rahmat, maka dia akan masukkan kamu ke dalam syurga. Demikianlah sebaliknya, jika kamu diberi azab yang menyebabkan kesensaraanlah pada diri kamu. Allahu Akbar. Maknanya kita bercakap dengan orang, kadang-kadang kita pergi ke kubur tu, berdiri dekat kawasan kubur tu, kita sebut ada orang dalam kubur. Wahai orang dalam kubur, bagaimana keadaan diri kamu sekarang? Tanya orang dalam kubur. Macam kita berucap pada diri kita lah. Suatu hari nanti kita akan masuk dalam kubur juga. Bila kita masuk dalam kubur tu, kita akan tahu macam mana keadaan yang berlaku di saat yang demikian. Wahai orang yang lalai, adakah kamu fikir perkara ini suatu yang remeh dalam hidup kamu? Kamu ingat ke perkara yang berlaku, perkara yang remeh-temeh ke dalam hidup kamu? Wahai orang yang lalai, yang dalam hidup kita ni kadang-kadang kita tengok orang tu mati, orang ni mati, tambah-tambah dalam dunia kita ni dekat dengan 800,000 dah yang mati. Dalam sejarah dunia ni sampai peringkat demikian, manusia yang mati ni, kamu jangan ingat benda ni remeh, jangan. Adakah kamu menyangka bahawa diri kamu akan bernasib baik apabila kamu telah meninggal dunia? Kamu ingat ke kamu ni akan bernasib baik ke bila kamu meninggal dunia nanti? Kalau sekiranya kita hidup dalam keadaan leka dan lalai dalam diri kita, adakah kamu fikir harta kamu dapat menggantikan amal yang kamu tinggalkan? Kamu ingat ke bila kamu masuk dalam kubur nanti, harta kamu tu akan berubah menjadi amal yang boleh membantu kamu dalam kubur? Adakah kamu fikir penyesalan kamu yang terlambat ada gunanya? Sekarang kamu rasa bermanfaat ke penyesalan yang kamu lakukan, yang terjadi dalam hidup kamu? Tak berguna dah. Menyesal masuk dalam kubur, tak berguna dah. Biar menyesal waktu mana kita hidup di atas dunia. Ada air mata penyesalan
ada rasa takut dan bimbang pada diri kita ni di atas amalan yang kita buat sepanjang mana kita hidup di atas dunia. Demi Allah, sekali-kali tidak, katanya Imam Qurtubi. Segala benda yang kamu lakukan tu tak ada manfaat. Kalau sekiranya dah masuk dalam kubur, semua tak ada manfaat. Kamu tidak merasa puas dengan apa yang telah kamu miliki. Atas dunia ni kan, orang kita ni ada satu barang, kita tak rasa puas lagi. Kita ada satu kenderaan, kita nak kenderaan yang kedua. Kita ada satu barang dalam hidup kita, kita nak barang kedua. Kita ada baju selai, kita nak baju kedua. Tak rasa puas. Benda yang kita ni ada, kita nak di atas dunia ni. Kamu tidak merasa puas dengan harta yang kamu cari dengan jalan yang haram. Katanya Imam Qurtubi. Kalau benda tu haram, harta benda kamu tu haram, kamu jadi tak puas. Nak. Dia jadi tamak, semakin tamak. Nasihat yang diberikan pada kamu tidak kamu dengar, dan ancaman yang ditujukan pada kamu tidak membuatkan kamu berhenti melakukan perbuatan dosa. Nasihat-nasihat orang yang nasihat pada orang yang sebegini bagaikan mencurah di daun keladi. Tak ada manfaat langsung. Kemudian ancaman yang ditujukan kepada dia tak rasa bahawa itu merupakan perbuatan dosa yang dilakukan dalam hidup dia tu, menyebabkan dia terhumban ke jurang-jurang kawah-kawah neraka Allah SWT. Dalam berusaha, kamu sentiasa membabi buta dan mengikut hawa nafsu. Katanya Imam Qurtubi, hidup atas dunia ni, kamu tak peduli langsung halal haram. Waktu mana kamu hidup di atas dunia, sibuk dalam hidup kamu ni, sampai peringkat kamu tak takut. Ni dosa, ni perkara yang dilarang oleh Allah. Kamu terlena dengan harta yang telah kamu kumpulkan. Kamu mula terleka. Harta-harta yang kamu kumpulkan tu, kamu leka. Seronok dalam hidup kamu. Sehingga tidak ingat akan kematian yang berada di hadapan kamu. Ini ucapan orang yang hidup pada orang yang mati. Senang ceritanya. Orang yang mati, yang kita sebut pada orang yang mati. Orang dalam kubur. Kamu nak buat macam mana? Dalam keadaan diri kamu sekarang ni. Bagaimana keadaan kamu? Di waktu mana kamu dalam kubur? Kamu atas dunia dahulu bukan main lagi sibuk kan? Sibuk cari harta benda. Sehingga kan nasihat, sehingga kan ingatan, sehingga kan yang diingatkan oleh orang ramai pada kamu tak peduli terhadap diri kamu. Sehingga kan bila kamu dihumban masuk dalam kubur, barulah kamu dalam keadaan termengah-mengah di dalam kubur itu. Wahai orang yang lalai, disebut lagi pada orang dalam kubur. Wahai orang yang telah mati, orang yang lalai, adakah kamu fikir bahawa kamu akan dibiarkan begitu saja? Kamu ingat ke bila dalam kubur tu, kamu dibiar begitu saja? Adakah kamu fikir bahawa kamu tidak akan diminta tanggungjawab terhadap perbuatan selama mana kamu di dunia ini? Kamu ingat, bila kamu masuk dalam kubur tu, kamu boleh terlepas dengan perbuatan kamu selama mana kamu hidup di atas dunia ni? Tak. Adakah kamu fikir bahawa maut dapat dirasuah? Bahawa bila kamu masuk dalam kubur, kamu boleh bagi rasuah pada orang tu, bagi rasuah pada malaikat itu, malaikat ini, untuk kamu nak selamat di saat sebegini? Demi Allah, sekali-kali tidak. Bila kamu dah masuk dalam kubur, kamu jangan harap kamu akan dapat keadaan yang demikian. Harta dan anak-anak kamu tidak dapat memberikan manfaat kepada diri kamu. Harta kamu yang kamu banyak macam mana pun, bila masuk dalam kubur, tak bawa manfaat pada diri kamu. Anak-anak kamu cerdik macam mana pun, kalau kamu dah masuk dalam kubur, kamu tak ada manfaat dah daripada anak-anak kamu tadi. Yang akan membantu kamu dalam kubur adalah amal ibadah yang kamu lakukan waktu mana kamu hidup dahulu. Segala amal ibadah yang kamu hidup dahulu, kamu buat, yang tu yang boleh tolong kamu dalam kubur nanti. Beruntunglah orang yang sentiasa bertaubat dan sentiasa mengawal hawa nafsunya. Ini di antara ucapan orang yang hidup terhadap orang yang mati. Ini di antaranya Allah Ta'ala berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, dan bahawasanya sesungguhnya manusia tidak memperolehi selain apa yang telah diusahakan. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Segala benda yang kamu dapat itu daripada apa dia? Yang kamu buat waktu mana kamu hidup atas dunia. Kemudian wa anna sa'yahu sawfa yura, dan segala usaha yang dilakukan itu akan diperlihatkan kepadanya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut,
Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia ni dia tidak akan dapat ganjaran dia dalam kubur kecuali yang dia buat waktu mana dia hidup atas dunia dahulu. Yang tu yang dia dapat. Kemudian wa anna sa'yahu sawfa yura, dan setiap apa yang dia lakukan itu akan ditunjuk balik di hadapan Allah setiap apa yang dilakukan. Kamu hendaklah sentiasa melakukan amal soleh. Dipesan oleh Imam Qurtubi disebut, hidup atas dunia ni jangan kita fikir tentang nak hidup atas seronok je atas dunia. Tapi kena fikirlah macam mana kita nak suruh masuk dalam kubur nanti. Bila masuk dalam kubur nanti, lalu kita tengok amalan-amalan apa yang kita buat di atas dunia ini boleh tolong tak kita dalam kubur nanti. Kemudian, jangan berharap mendapatkan kebahagiaan sedangkan kamu sentiasa melakukan dosa dan maksiat. Bila kita nak suruh kita dapat kebahagiaan, ataupun kita nak dapat yang namakan dengan kebaikan, maka jangan kita lakukan dosa-dosa atas dunia ni. Dalam kubur nanti, bila kita berada dalam kubur, kita diajar supaya apa dia? Kita diingatkan bahawa segala apa yang kita buat di dunia, kita akan dapat balik dalam kubur nanti. Perbanyakkanlah melakukan amal saleh. Atas dunia ni, banyakkan melakukan amal saleh dan mengingati Allah semasa bersendirian. Ingat pada Allah waktu mana kita seorang-seorang. Waktu mana kita seorang-seorang. Jangan tertipu dengan angan-angan kamu dan bersikap zuhudlah terhadap dunia ini. Itu cara diajar supaya kita lakukan dalam hidup ini. Jangan tertipu dengan angan-angan kita. Panjang angan-angan. Ramai orang kita begitu. Duduk seorang-seorang, aku ni baru 53 tahun baru. Orang lain biasanya mati ni 63 baru mati. Dia sebut demikian. Orang yang 63, dia berangan-angan, aku ni baru 63. Biasanya umur 73 baru mati. Dia jadi demikian. Orang yang umur 83 berangan-angan. Masih lagi angan-angan 83 baru. Ada orang 93 tak mati-mati lagi. Dia akan jadi demikian. Hidup ni dia jadi panjang angan-angan. Dia tak demikian. Jangan panjang angan-angan. Angan-angan ni jangan tertipu dengan angan-angan. Bersikap zuhudlah terhadap dunia. Bersikap zuhudlah terhadap dunia. Maksudnya apa dia? Terhadap dunia ni kita rasa cukup-cukup lah dengan apa yang Allah kurniakan pada diri kita, dan tak jadi tamak terhadap dunia. Untuk akhirat jadi tamak tak apa. Untuk akhirat tamak tu biar ada. Untuk akhirat. Untuk dunia cukup. Alhamdulillah Allah dah kurnia dah pada diri kita banyak ni, rezeki banyak ni, kehidupan yang sebegini cukup dalam hidup kita. Kita rasa demikian. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika berada di kubur? Rasulullah pernah berucap waktu mana berada dalam kubur, Rasulullah sebut, wahai saudaraku, kamu semua akan seperti ini. Rasulullah pernah berucap, saudaraku, kamu semua akan jadi seperti ini. Maksudnya orang mati. Maka hendaklah kamu menyediakan bekalan untuk menghadapi saat mana kamu berada di dalam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Saudara-saudara, Rasulullah sebut demikian, hidup ni jangan fikir yang kita ni akan hidup tak mati-mati. Jangan. Tetapi kamu akan suatu hari nanti kamu akan jadi macam orang dalam kubur ni. Bagaimana orang dalam kubur ni? Orang dalam kubur ni dia menghadap depan Allah. Dia bawa apa? Harta dia bawa. Dia bawa pangkat, dia tak bawa. Pangkat tak bawa, harta tak bawa, segala benda yang dia ada tak bawa. Yang dia bawa ialah amalan untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Dan haji itu pada masa berapa bulan yang dimaklumi. Siapa yang menetapkan niat dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, fala rafatha, jangan dia bercakap, jangan dia ni bercakap kotor, wala fusuq, dan jangan dia ni memfasikkan, wala jidal, dan jangan sekali dia berbantah-bantahan fil hajj, waktu mana dia melaksanakan ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairin, dan apa saja yang kamu lakukan yang baik-baik, ya'lamhu Allah, semuanya diketahui di sisi Allah. Wa tazawwadu, dan berbekalah dalam hidup kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa, kerana sebaik-baik bekalan ialah kamu membawa bekalan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
wattaqun ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam keadaan demikian. Ni nak gambarkan pada diri kitanya supaya kita ni sentiasa jaga kehidupan kita ni. Muhammad Al-Quraisy berkata, guru kami berkata, Muhammad Al-Quraisy ni pernah berkata, dia sebut, guru kami telah berkata, wahai saudara, berbuat amalah pada kegelapan malam demi kebahagiaan pada kegelapan kubur. Ni guru dia pernah sebut, berbuat amalah pada waktu mana malam, gelapnya malam, kamu bangun tahajud seorang-seorang. Kamu berzikir, duduk di atas tikar sejadah. Kemudian berzikir pada Allah. Ataupun kamu baca ayat Quran. Tengah-tengah orang lain semua tidur, kamu buat amalan-amalan yang baik. Berpuasalah pada musim panas sebelum tibanya masa dibangkitkan dalam keadaan kehausan. Puasalah di saat mana kita dalam keadaan musim yang panas, yang terik. Kemudian kitanya, kerana bila kita bangun di akhirat nanti, kita akan dalam keadaan yang haus ataupun dahaga yang amat sangat. Tunaikanlah haji agar beban berat akhirat kamu jadi ringan. Dan kamu tunaikanlah haji dalam hidup kamu. Kerana bila kamu tunai haji, beban akhirat kamu, berat akhirat kamu di akhirat nanti jadi ringan terus bila melaksanakan ibadah haji. Dan bersedekahlah demi hari yang amat sukar. Dan bila kamu bersedekah di dunia ini, maka kamu akan jadi senang waktu mana kamu melalui masa-masa yang sukar di hadapan nanti. Ada 4 tu amalan tu. Amalan yang diajar supaya kita buat. Yang pertama, menghidupkan malam. Pada kegelapan malam itu, kita jaga. Jaga dengan apa dia? Kita sembahyang, tahajud, wirid dan sebagainya. Yang kedua, puasa di musim panas. Kemudian yang ketiga, tunaikan haji. Kerana dia akan meringankan beban akhirat kita. Dan yang keempat, ialah bersedekah demi masa yang amat sukar, dia akan jadi mudah dalam kehidupan kita. Yazid Ar-Raqashi berkata, wahai kawan yang ditanam pada lubangnya, yang dilupakan di dalam kuburnya, dan hidup dalam keadaan keterasingannya, amal apa yang menjadikan kamu bahagia? Yazid Ar-Raqashi ni pernah dia bercakap dengan orang dalam kubur, tanya, wahai kawan yang ditanam dalam lubangnya, masuk dalam lubang kubur ni, yang dilupakan di dalam kuburnya. Sekarang kamu orang tak ingat dah. Bila kamu masuk dalam kubur tu, lama bersemak samun kubur kamu. Lama-lama kubur kamu dah mula tinggal keterasingan, jauh daripada orang. Orang tak bercakap dah tentang diri kamu. Amal apa yang menjadikan diri kamu bahagia sekarang? Bila kamu masuk dalam kubur tu, amal apa yang membahagiakan kamu saat ini? Lalu dia menangis sehingga bajunya basah dan melenguh bunyi. Dia tu bunyi sah bagaikan lembu yang dalam keadaan dengusan lembu tersebut. Ini diajar dalam hidup kitanya supaya kitanya dalam hidup kita ni sentiasa bermuhasabah. Tanya sepanjang masa. Tak payah tanya orang dalam kubur dah. Tanya diri kita pun tak apa dah. Pada diri kita ni, tanya, wahai amalan apa yang kita ada? Amalan perbuatan apa yang kita boleh lakukan dalam kehidupan kita ini? InsyaAllah kita akan sambung dalam bab yang memilih tempat berkubur yang mulia. Di mana kubur kita yang sepatutnya kita dikuburkan. InsyaAllah kita akan bincang pada akan datang nantilah insyaAllah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.